Terima kasih Datuk Timbalan yang di-Bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan di atas ruang ini. Pastinya jawapan-jawapan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ini ditunggu-tunggu. Apatah lagi kementerian ini telah diperuntukkan dengan sejumlah peruntukan yang sangat besar, menjadikan mandat dan juga amanah serta tanggungjawab kami untuk membangunkan pendidikan negara ini begitu berat dan juga pastinya untuk pembangunan pendidikan keseluruhannya. Ahli yang berhormat sekalian, saya telah meneliti semua soalan-soalan, pandangan-pandangan, kritikan yang telah diberikan dan nampaknya soalan-soalan yang berteraskan pembangunan dan infrastruktur menguasai perbahasan yang berhormat sekalian dan tidak begitu banyak tentang dasar. Namun demikian, saya ingin memulakan jawapan saya pada hari ini dan penjelasan saya berkaitan dengan dasar-dasar yang disentuh oleh beberapa ahli yang berhormat, khususnya yang saya ingin mulakan dengan ahli yang berhormat Indra Mahkota, Kuala Kedah dan Ledang. Untuk makluman ahli yang berhormat Indra Mahkota, KPM sentiasa memastikan sistem pendidikan negara ditanda aras dengan sistem pendidikan di negara lain. Penanda arasan dilaksanakan menerusi penyertaan dalam kajian antarabangsa seperti dengan izin Program for International Student Assessment PISA, Trends in International Mathematics and Science Study Teams dan Southeast Asia Primary Learning Matrix CPLM. Penyertaan dalam kajian penanda arasan antarabangsa adalah amat relevan dalam membantu menilai sejauh mana sistem pendidikan di Malaysia berbanding dengan sistem pendidikan negara berpencapaian tinggi. Selain itu, penyertaan Malaysia adalah selari dengan hasrat Malaysia Madani, khususnya dari aspek nilai kemampanan, kesejahteraan dan daya cipta. KPM akan meneruskan pelibatan dalam kajian-kajian penanda arasan antarabangsa agar sistem pendidikan negara akan terus selari dengan perkembangan pendidikan global. Ahli yang berhormat Ledang, Kuala Kedah ada? Tidak ada. Saya teruskan. Ahli yang berhormat Indra Mahkota sekali lagi dan Kuantan. Ada Kuantan? Ada. Membangkitkan berkenaan pendidikan digital di sekolah. Untuk makluman, ahli yang berhormat, KPM sentiasa menambah baik pengajaran dan pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan teknologi dan digital secara berterusan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Pelaksanaan dasar pendidikan digital akan terus menyokong hasrat ini. KPM memberi penekanan kepada teknologi digital, pengkodan dan pemikiran computational melalui pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah. Mata pelajaran yang berkaitan adalah seperti reka bentuk dan teknologi, asas sains komputer dan reka cipta diperkenalkan untuk melengkapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang seiring dengan keperluan pembangunan modal insan dalam ekonomi digital dan revolusi perindustrian. Selain itu, KPM juga melaksanakan program pemerkasaan pendidikan digital bagi menyokong pelaksanaan kurikulum dalam bidang dan kurikulum dalam bidang pengaturcaraan dan pemikiran seperti aktiviti pertandingan Minecraft, pertandingan pembangunan aplikasi Android, iOS, App Ideation, Drone dan Imagine Cup Junior. Ahli yang berhormat Seputih, tak ada, Betong. Yang berhormat sekejap. Silakan yang berhormat. Sekejap. Dua tadi yang tentang dasar itu. Saya setuju ranking itu dilihat, tapi kalau saya boleh cadangkan juga dilihat juga laporan-laporan SDG, kerana yang ranking yang kita lihat itu ialah menuju mutu yang tinggi yang kita nak capai semua murid, tapi yang SDG ni dia ada juga laporan yang berunsur murid-murid yang terkebelakang tu juga nak supaya no one left behind. Dan yang kedua tentang digital tu, sebab betul lah bajet tu besar, cuma projek dan program atau aktiviti di sekolah tu banyak. Mungkin dalam peringkat jawatankuasa nanti boleh ditentukan atau diberitahu yang mana yang nak diberikan prioriti untuk tahun depan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Saya ucapkan terima kasih dan pandangan yang berhormat itu saya sambut terus bahawa penekanan-penekanan tentang itu akan diberikan tumpuan selepas ini. Ahli yang berhormat Seputih, tak ada. Betong, ada, dan juga Kubang Pasu.
Ada, baik. Telah menyentuh tentang perancangan KPM dalam meningkat minat murid dalam bidang sains, teknologi, matematik dan kejuruteraan atau STEM, termasuk meningkatkan nisbah murid yang mengambil mata pelajaran STEM. KPM cukup komited untuk memupuk minat murid dalam STEM bagi menyediakan bakat yang adaptif ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara berteknologi tinggi, sentiasa menjadi keutamaan selaras dengan keperluan dasar berkaitan sains, teknologi dan inovasi seperti dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Justru penyediaan bakat bukan saja meliputi kemahiran dan pengetahuan murid di dalam mata pelajaran sains dan matematik, tetapi turut melibatkan mata pelajaran berasaskan teknologi dan kejuruteraan. Justru itu, KPM menawarkan pilihan pakej mata pelajaran bidang STEM di peringkat menengah atas yang merangkumi mata pelajaran sains tulen, sains gunaan dan teknologi, serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET). Pakej mata pelajaran yang disediakan ini bertujuan bagi memberikan peluang kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang bersesuaian mengikut kecenderungan mengambil elektif STEM. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2022, sebanyak 40.95% murid memilih pakej aliran STEM. Manakala pada tahun 2023, sebanyak 45.73% murid telah memilih pakej ini. Bagi mencapai sasaran dasar 60-40, KPM telah mewujudkan inisiatif pengukuhan pendidikan STEM dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Langkah yang diambil dalam inisiatif pengukuhan pendidikan STEM termasuklah meningkatkan minat murid melalui pendekatan pembelajaran yang baru dan pemantapan kurikulum, meningkatkan kemahiran dan kebolehan guru bidang STEM, meningkatkan kesedaran terhadap STEM dalam kalangan murid, ibu bapa dan orang awam, dan menambah baik serta menaik taraf kemudahan dan infrastruktur untuk proses PDP STEM. Untuk makluman yang berhormat, kita juga telah mengembalikan semula ujian amali sains bagi peperiksaan SPM secara peperiksaan pusat mulai tahun 2021 dan juga kita telah meningkatkan kompetensi dan kebolehan guru dalam pendekatan PDP berkaitan STEM. Antara lain adalah meluaskan konsep pembelajaran sains secara inquiry, iaitu pembelajaran sains berasaskan inquiry dan pembelajaran matematik secara inquiry yang memberikan penekanan kepada aktiviti dengan izin hands-on supaya pembelajaran murid lebih seronok serta mendorong murid untuk mengaplikasi ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sebenar. Kita banyak lagi inisiatif lain yang berhormat, termasuk pembelajaran berasaskan projek PBL, STEM bersepadu di bawah projek STEM dengan izin executive consultation yang melibatkan semua guru sekolah rendah dan menengah. Kita juga ada penglibatan industri dan juga NGO serta lain-lain ya, pemegang taruh kita termasuk dengan Yayasan Petronas melaksanakan program Duta Guru bagi memperkasakan 4,500 orang guru STEM dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi melalui pendidikan STEM. KPM juga memperkukuhkan sinergi di antara kementerian seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sains dan Teknologi serta agensi swasta bagi mengupayakan ekosistem pendidikan STEM. Jadi kita mengharapkan semua pihak dapat memberikan tumpuan khususnya dalam memastikan bahawa minat dan juga dari konteks memastikan bahawa infrastruktur untuk kita mendukung budaya STEM ini dapat kita penuhi untuk mencapai hala tuju negara khususnya yang terkait rapat dengan STEM. Ahli yang berhormat Wangsa Maju ada? Minta laluan Tuan Yang di-Pertua minta laluan menteri. Siapa? Sekejap saja. Siapa tu? Kubang Pasu. Kubang Pasu. Silakan Kubang Pasu. Pertama saya nak ucap banyak terima kasih kepada menteri yang telah memberikan pencerahan, dan daripada yang apa saya dengar nampaknya menteri amat bersungguh-sungguh untuk memajukan STEM ini. Cuma saya ada fakta sedikit yang Mak Menteri. Sama ada yang Mak Menteri setuju atau tidak saya tak tahu. Fakta ini daripada Akademi Sains. Kedudukan sekarang ialah sains 15.8%, yang bakinya sastra. Dan kalau kita tak ambil data ni yang sebenarnya ni, dari kita mungkin kita tak boleh buat hala tuju yang berkesan. Saya dalam pengalaman saya dan juga cakap-cakap dengan pelajar di sekolah yang berhormat menteri, salah satu sebab kenapa murid nak buat sains, ilmu hisap tambahan, ilmu hisap zaman saya, matematik tambahan. Menteri tak tahu ilmu hisap ni. Zaman saya ilmu hisap, Tuan Yang Bertua.
dia bukan matematik. dah. Maksudnya saya ni lama jugalah. Kena hormat jugalah saya ni kan. Lama. Dia macam ni. Saya dulu Tuan Ketua, saya suka macam pelajaran kimia. Saya first batch Pure Sains Tulin di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Jenan. Kenapa saya suka sains, kimia, biologi dan lain mata pelajaran matematik sebagainya? Sebab saya suka dengan cikgu. Tanyalah murid mana pun. Pasal apa dia suka mata pelajaran? Bukan suka dengan cikgu saja suka. Dia mengajar tu dengan penuh perasaan dan bersungguh-sungguh dan senang dipahami. Yang tu basis yang pertama menteri. Yang seterusnya saya tengok dari kajian Kementerian Pendidikan sendiri, kenapa kita tak dapat capai 60-40 ni yang buat menteri, ialah pertamanya murid-murid tak berminat. Itu kita boleh kena selesaikan dengan cikgu tadi tu. Kena murid-murid guru ni kena melalui latihan khusus supaya mereka boleh mengajar mata pelajaran sains tulen ni. Sains tulen maksudnya STEM A ya, STEM kategori A. Matematik tambahan, kimia, fizik, biologi. Kategori B, matematik tambahan, kimia, fizik dan ganti biologi. Yang ini yang boleh buat jurutera. Kalau mata pelajaran dia buat, dia tak boleh buat kejuruteraan, dia tak boleh jadi saintis. Jadi mata pelajaran ni, cikgu-cikgu ni kena betul-betul lah dilatih di kursus supaya dia boleh bagi murid-murid ni seronok mata pelajaran tu. Dia minat nak buat. Sebab dia kata kalau buat, nampak macam senang, mudah. Tapi sekarang jadi susah, cikgu. Keduanya, ini kajian daripada Kementerian Pendidikan, bahawa pengetua sekolah ni, yang berhormat menteri, dia tak apa menggalakkan pelajar dia tempat buat sains, sebab sains tulen, sebab dia tak mau prestasi sekolah jatuh, Tuan Menteri. Ini dapatan kajian Kementerian Pendidikan. Dua ini kita kena selesaikan dengan cepat. Kalau tidak kita cakap tak selesai. Ini bukan salah menteri sekarang, dia baru. Daripada dulu macam tu. Tapi saya dengar menteri sekarang lain macam bersungguh-sungguh. Saya Tak perlu bahas lah. Soalan saja. Soalan dia itu tadilah, bagaimana kita nak pertama khususkan bagi latihan yang terbaik kepada cikgu supaya mereka dapat mengajar, supaya murid senang faham mata pelajaran sains, dia ada minat mata pelajaran sains. Bukan sains biasa, sains tulen sebutkan tadi. Yang lainnya pengetua lah, you have to manage this problem. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Saya seronok dengan Menteri jawab ni. Menteri ledang. Yang berhormat Menteri, Ledang berkaitan dengan Yang berhormat Menteri, berkaitan dengan saya nak Kubang Pasir. ingatkan ya, Yang berhormat Menteri 50 minit. Ya. Nak stop, nak bagi kuasa Yang berhormat Menteri. Betul. Saya yang tidak akan halang. Baik, terima kasih. Sebab saya memang nak dengar pandangan daripada Kubang Pasu sebentar tadi. Baik. Saya bagi berkaitan. laluan ledang. Ya. Terima kasih Mohd Menteri. Saya ada berbahas tentang perkara ini, di mana saya minta penjelasan berkenaan dengan apa yang dikaitkan antara dasar pendidikan digital dengan sektor STEM. Saya sebutkan ini, saya tak nampak integrasi itu berlaku di peringkat dasar. Kita nak bincang peringkat dasar, kita kata dasar pendidikan digital, tapi di manakah kedudukan dari segi dasar ini dengan STEM? Dan kita nak lihat juga pada masa yang sama ada penggalakan diberikan, terutamanya di sekolah-sekolah. Kerana saya bagi satu contoh simple saja. Di kawasan saya, di sekolah Tengku Mahmud Iskandar, seorang murid kurang upaya, tingkatan 4, telah pun berjaya di peringkat Global International IT Challenge baru-baru ini di Dubai. Dan beliau menang Johan untuk konten dan sebagainya dari segi digital. Jadi ini maknanya ada talent, bakat yang baik di kalangan pelajar-pelajar kita yang cuma kita nak kena pupuk dan galakkan lebih. Dan kalau ianya sebahagian daripada dasar, saya rasa itu cara yang terbaik untuk kita naikkan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat Menteri Yang Berhormat. Bakri, Bagi saya jawab dulu, Bakri. tambahan sikit, Ada jawab kaitan. sekali lah Okey. berkaitan. Yang berhormat Menteri, saya perhatikan apabila kita sebut tentang STEM ni, nampaknya dia belum ada satu garis panduan atau satu syllabus yang kita kata uniform dan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Sekarang saya lihat lebih kepada lelaan, mana sekolah-sekolah sekiranya ada cikgu-cikgu yang mahir dalam certain bidang tertentu, dia akan
menjalankan program-program ataupun aktiviti secara kurikulum. Dan saya nampak dalam pasaran ada banyak pembekal-pembekal, ada banyak supplier, iaitu mereka akan menyediakan modul-modul yang berlainan. Ada yang menekankan kepada coding, ada yang akan menekankan kepada assembling, robotik dan sebagainya. Maka ini telah bagi saya sebagai seorang ibu bapa yang anak masih dalam sekolah, dia akan menambahkan beban saya, dan saya kurang pasti bahawa program-program itu adakah ianya membantu untuk anak saya menguasai ilmu STEM, dan adakah ianya adalah setaraf ataupun memadai keperluan untuk zaman sekarang ataupun masa hadapan. Maka adakah pihak kementerian ada cadangan ataupun rancangan untuk mengeluarkan satu garis panduan supaya sekolah boleh berbantukan garis panduan tersebut untuk menyediakan program-program yang sesuai untuk anak-anak murid? Okey, baik. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat, yang saya fikir penting semua input yang disebut sebentar tadi. Saya kalau boleh saya nak jawab dulu sedikit barangkali untuk Kubang Pasu, bahawa apa yang menjadi perhatian yang dibangkitkan oleh Kubang Pasu itu telah pun menjadi sebahagian daripada tumpuan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab itu tadi Kubang Pasu dalam dah tak ada dah. Okeylah, tak payah jawab lah. Saya jawab ledang. Saya jawab ledang. Saya fikir begini ledang, untuk memudahkan. Tapi saya fikir input ledang itu penting. Cuma saya nak tentu begini ledang. Mana mungkin kita melaksanakan STEM tanpa dasar pendigitalan? Ia tidak mungkin berlaku. Ya, dia mesti ada integrasi, mesti ada pengukuhan, dan itu yang berlaku ketika ini, di mana integrasi ini berlaku dengan sangat baik. Sebab itu ledang, dalam konteks kita menyusun semula STEM ini, kita memberikan tumpuan kepada beberapa aspek. Ya, selain daripada minat, selain daripada infrastruktur, selain daripada kompetensi guru, saya ingin juga menyentuh tentang betapa keprihatinan kita kali ini apabila belanjawan ini menyentuh 100 juta untuk STEM ini, menunjukkan komitmen yang cukup tinggi bagi memastikan bahawa apa yang disebut oleh ledang ini pastinya menjadi kenyataan. Kata kuncinya ledang adalah pembudayaan STEM. Ya, jadi saya setuju bila ledang sebut bahawa ada yang bakat-bakat inovasi ni dihantar ke luar negara untuk mempamerkan bakat mereka. Ini yang sedang kita buat di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kita mahu dukung anak-anak kita ini untuk mendapat pengalaman dan juga mencipta inovasi-inovasi berdasarkan pembudayaan ini. Dan untuk menjawab Bakri sebentar tadi, sebagaimana jawapan saya sebentar tadi Bakri, saya sudah tekankan bahawa dalam konteks STEM di peringkat KPM, kita ada menawarkan package Bakri. Sebab tu bila Bakri kata sebagai bapa risau, kejap anak beli Lego, kejap anak beli lori, kejap anak beli pelbagai maknanya material ini, sebenarnya kita menawarkan pilihan package mata pelajaran bidang STEM ini merangkumi sains tulen, sains gunaan dan teknologi, serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Jadi ada banyak segmen yang mana anak-anak ini boleh pilih dan menunjukkan minat mereka Bakri. Sebab itu saya fikir Bakri penting sebagai ibu bapa muda seperti Bakri untuk memastikan minat anak-anak ini dan terus didorong bagi memastikan minat mereka ini berterusan. Ya. Saya juga nak memetik contoh bagaimana nisbah 60-40 ini kita berjaya laksanakan di sebuah negeri. Saya ucapkan tahniah kepada negeri Perlis, kerana negeri Perlis antara negeri yang terkehadapan dalam memastikan nisbah 60-40 STEM ini dijayakan. Dan insya-Allah kita akan bawa ke negeri-negeri lain dalam mekanisme dinamika melihat kepada pembangunan dan juga sokongan ekosistem di setiap negeri tersebut. Wang Semaju tak ada, saya teruskan. Wang Semaju ada. Mana? Sorry.
Taman Bangsa Maju tak nampak. Baik, ahli yang berhormat Bangsa Maju turut menyentuh perkara berkaitan pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET. Untuk makluman ahli yang berhormat, penerimaan masyarakat terhadap program TVET yang ditawarkan oleh KPM sangat positif. Ini dapat dilihat melalui peningkatan peratusan pelibatan murid yang menceburi bidang TVET KPM, iaitu sebanyak 4.60% pada tahun 2019, 6.11% pada tahun 2020, 6.30% pada tahun 2021, 10.37% pada tahun 2022 dan 10.71% pada tahun 2023. KPM secara berterusan meningkatkan kefahaman dan penerimaan masyarakat berhubung TVET, terutamanya berhubung laluan kerjaya yang luas dan jelas. Justru KPM telah melaksanakan aktiviti jerayawara dan hebahan di seluruh negara, menggiatkan program kesedaran dan jangkauan serta kempen bersama-sama pelbagai pihak untuk mempromosikan TVET sebagai pilihan utama. Antara strategi yang telah dilaksanakan adalah mempromosi kejayaan lepasan TVET KPM dalam bidang pekerjaan atau yang telah menjadi usahawan berpendapatan tinggi melalui pelbagai platform media sosial serta media cetak dan elektronik. Yang kedua, menguawakan laluan artikulasi pengajian murid lepasan diploma TVET KPM ke peringkat ijazah sarjana muda teknologi dan dilaksanakan oleh Malaysian Technical University Network dan ijazah sarjana muda di universiti tempatan yang lain. Kita juga yang berhormat mewujudkan kolaborasi dengan industri berimpak tinggi bagi menyediakan ruang dan peluang kepada murid memiliki keupayaan dan tahap kemahiran tinggi serta memenuhi permintaan industri bagi tenaga kerja tempatan. Ingin saya rakamkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua anak-anak TVET khususnya, dan rakaman bangga saya kepada pelajar-pelajar TVET kami yang keboleh pasarannya adalah 98%. Ya. Jadi inilah mengapa TVET ini sentiasa juga menjadi sebahagian daripada hala tuju dan juga komitmen KPM. Ahli yang berhormat Bangsa Maju juga mencadangkan agar murid diberi peluang untuk menerokai bidang kemahiran dari peringkat awal persekolahan. Untuk makluman ahli yang berhormat, murid diperkenalkan kepada elemen kemahiran teknik dan vocational menerusi mata pelajaran RBT seawal tahun 4 di sekolah rendah. Murid mengikuti mata pelajaran RBT selama 1 jam seminggu di peringkat sekolah, manakala di sekolah rendah, manakala di peringkat menengah rendah, mata pelajaran RBT diajar sebanyak 2 jam seminggu. Pelaksanaan aktiviti hands-on dalam mata pelajaran RBT peringkat sekolah rendah adalah sebanyak 86% daripada keseluruhan kandungan kurikulum mata pelajaran tersebut. Manakala bagi menengah rendah pula, kandungan hands-on adalah sebanyak 80%. Tumpuan kepada kandungan hands-on ini dapat memupuk minat murid dalam bidang kemahiran daripada peringkat awal persekolahan. Ahli yang berhormat Sibu ada? Ada. Baik. Ahli yang berhormat Sibu ada membangkitkan berkenaan kandungan buku sejarah khususnya yang melibatkan negeri Sabah dan Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, kurikulum mata pelajaran sejarah disusun secara kronologi bermula dari zaman prasejarah sehingga Malaysia hari ini. Manakala kandungan berkaitan sejarah Sarawak dan Sabah disusun selari dengan sejarah negeri-negeri lain di Malaysia agar dapat mewujudkan perasaan perkongsian sejarah dalam kalangan murid ke arah perpaduan, memupuk integrasi nasional, menghargai warisan rasa bangga terhadap negara. Kandungan berkaitan Sarawak dan Sabah telah dinyatakan mengikut tema dan tajuk secara rangkuman bersama kandungan sejarah tanah air yang lain atau berdiri sendiri mengikut tajuk-tajuk yang dipetakan. Semua pengetahuan berkaitan Sarawak dan Sabah dihuraikan melalui aspek politik, ekonomi, sosial, sosio-budaya, sosioekonomi dan sosiopolitik. Selain itu, kandungan berkaitan Sarawak dan Sabah juga disusun berdasarkan kerangka peristiwa sejarah dunia dan sejarah negara. Jadi yang berhormat, kalau yang berhormat lihat kurikulum standard sekolah rendah, kurikulum standard sekolah menengah, semua intipati rangkuman itu telah dipetakan berdasarkan kepada kerangka-kerangka dan juga intipati daripada sejarah Sabah dan Sarawak khususnya. Dan yang ini saya nak tegaskan kepada yang berhormat Sibu tentang proses penggubalan.
Ini penting. Proses penggubalan kurikulum dan penulisan buku teks sejarah telah melalui beberapa proses penelitian dan kawalan mutu oleh panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM. Ahli panel dilantik setelah melalui proses tapisan keselamatan yang ketat dan merupakan ilmuwan dalam bidang sejarah yang terdiri dalam kalangan pensyarah universiti awam yang telah dikenal pasti mempunyai kredibiliti dan kepakaran kandungan mata pelajaran tersebut. Panel pakar rujuk juga terdiri dari ilmuwan sejarah yang mewakili Sabah dan Sarawak. Seterusnya, penggubalan kurikulum dan penulisan buku teks juga melibatkan guru-guru cemerlang serta agensi-agensi berautoriti dari Sabah dan Sarawak termasuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Arkib Negeri, Museum Negeri, IPG Campus di Sabah dan Sarawak dan badan-badan bukan kerajaan setempat yang sah berkaitan dengan sejarah, budaya dan sosial negeri Sabah dan Sarawak seperti Persatuan Sejarah. Selain daripada itu, kandungan buku teks ini telah disemak oleh Jawatankuasa Peningkatan Mutu Buku Teks Dewan Bahasa dan Pustaka, Jawatankuasa Pembaca Luar Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jawatankuasa Penilaian Taktikal 4 Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ia diterbitkan. Oleh yang demikian, ahli yang berhormat, khususnya Ahli Parlimen Sibu, kita melalui proses yang sangat panjang, yang sangat telus, ya, dan memastikan input-input yang diberikan dalam penggubalan sejarah, buku sejarah khususnya, mengambil kira kepakaran-kepakaran setempat, khususnya Sabah dan Sarawak. Seterusnya, ahli yang berhormat, izinkan saya untuk meneruskan dengan ahli yang berhormat. Baling ada? Tidak ada. Kuala Pilah? Kuala Pilah ada. Kuala Pilah ada. Terima kasih. Kedua-dua ahli yang berhormat telah membangkitkan tentang sistem pentaksiran kebangsaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan pencerahan mengapa sistem pentaksiran kebangsaan ini begitu penting ketika ini dan menjadi keutamaan kita, apatah lagi dalam memastikan pembangunan ansur maju anak-anak kita ini dilihat secara holistik. Baik. Untuk makluman yang berhormat, KPM sentiasa melaksanakan penambahbaikan kepada sistem pentaksiran dan penilaian murid seiring dengan keperluan semasa. Sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan adalah satu sistem pentaksiran yang diperkenalkan dalam transformasi pendidikan. Ia merupakan transformasi kepada sistem yang berorientasikan peperiksaan kepada sistem yang holistik. Jadi, transformasinya yang berhormat adalah daripada exam oriented kepada pentaksiran. Daripada ilmu hisab kepada matematik tambahan, contoh, ya. Jadi itu yang kita nak lihat, bagaimana transformasi itu tidak lagi berorientasikan peperiksaan tetapi memberi penekanan kepada pembangunan holistik ansur maju anak-anak kita. Ini penting, ya. Jadi sebab itulah, ya, pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan bagi melestarikan pentaksiran pendidikan dari berasaskan mata pelajaran berorientasikan peperiksaan kepada berasaskan potensi disokong pentaksiran. Untuk makluman yang berhormat, perkembangan murid ini, ya, kita lihat, ya, apabila diperkenalkan BBS ini adalah untuk mempersiapkan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai sebagai asas yang kukuh untuk mengikuti pembelajaran pada peringkat seterusnya. Di samping itu, perkembangan murid dalam aspek sukan, co-curriculum, nilai murni, minat dan kecenderungan serta pembentukan sasiah dapat dipertingkatkan melalui BBS. Ini adalah selari dengan aspirasi KPM dalam usaha memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah ataupun human dignity melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Ahli yang berhormat sekalian, ingin saya tegaskan bahawa melalui pelaksanaan PBS ini, kepelbagaian potensi. Ya, Mak Menteri, saya boleh sikit tanya soalan berkaitan penafsiran berdasarkan sekolah dan matlamat utama untuk mengangkat nilai karamah manusia. Dan saya yakin program yang sedang dilaksanakan di sekolah sekarang ini, Minggu Solidariti Palestin itu,
sebahagian daripada agenda kita nak membangunkan nilai kemanusiaan pelajar. Soalan saya, Yang Amat Menteri, saya baca laporan berita hari ini, Yang Amat Menteri sebut ada pihak yang membuat kacau ganggu kepada program Solidariti Palestin ini. Saya nak bertanya, siapa tu Yang Amat Menteri? Bagi tahu pihak mana yang mengganggu program yang saya yakin seluruh rakyat, sama ada yang Muslim, yang non-Muslim, seluruh Malaysia terus menyokong usaha untuk kita membantu ataupun bersolidariti dengan kanak-kanak di Palestin yang sedang dibunuh dengan dahsyat di sana. Jadi kalau ada mungkin ahli berhormat dalam Dewan ini yang cuba mengganggu program solidariti ini, kami ahli parlimen di sebelah ini akan bertahan, akan pastikan program ini akan terus berjalan dengan baik tanpa diganggu oleh mana-mana pihak. Terima kasih, Yang Amat Menteri. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya untuk jawapan Minggu Solidariti ini, saya dah ada dalam bahagian yang lain. Saya mohon izin untuk jawapan itu saya jawab sekali dalam konteks segmen dalam jawapan saya berkaitan dengan Minggu Solidariti itu, supaya saya boleh selesaikan dulu isu pentaksiran ini. Saya bukan nak lari daripada soalan itu, saya takkan lari, tapi saya nak kena habiskan dulu tentang pentaksiran itu untuk memberikan keadilan kepada rakan-rakan yang telah pun memberikan persoalan dan keprihatinan mereka tentang PBS. PBS ini lagi penting ya untuk memastikan keseluruhan pembangunan anak murid kita ini dilihat secara adil, apatah lagi kebolehan murid-murid ini diraikan, khususnya yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi dapat diasah sebagaimana cadangan ledang untuk menyertai pertandingan inovasi, manakala pelajar yang mahir berkarya dapat diketengahkan untuk pertandingan kesenian. Pelaksanaan PBS bukan sahaja memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tapi saya mahu ahli yang berhormat sekalian untuk mencatat tentang perkara ini, kerana inilah dia kenapa hasrat, selain daripada falsafah pendidikan kebangsaan, selain daripada Pelan Pembangunan, tapi kita juga mempunyai komitmen yang selari dengan Incheon Declaration Education 2030, iaitu menggalakkan negara untuk menyediakan pendidikan yang inklusif, saksama, berkualiti dan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Sistem ini juga mengambil pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di Finland serta Sweden dalam membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Jadi sebagai komuniti pendidikan antarabangsa, KPM ada komitmen dengan Incheon Declaration Education 2030 untuk memberikan tumpuan untuk penyediaan pendidikan yang inklusif, saksama, berkualiti dan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Justru pelaksanaan PBS dapat menyediakan murid untuk memenuhi keperluan semasa melalui penilaian yang lebih holistik, iaitu murid menjadi lebih kreatif, inovatif dan memahami keupayaan diri seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, Baling dan juga Kuala Pilah, betul ya? Sebenarnya sesi pelaksanaan libat urus berkaitan dengan PBS ini telah pun kita laksanakan di seluruh negara dan mendapat pelibatan daripada semua pemegang taruh yang terkait rapat dengan isu PBS ini. Hasil daripada sesi libat urus ini melalui pelaksanaan konvensyen telah memberikan beberapa sumbangsaran penting dan penekanan penting dalam ekosistem pendidikan kebangsaan dan untuk menambah baik dan tambah nilai yang perlu dilakukan oleh KPM dalam memperkemas hala tuju PBS. Resolusi-resolusi penting dan konvensyen libat urus tersebut sedang diteliti dan diperhalusi oleh KPM untuk dijadikan dasar yang lebih mantap bagi mendukung usaha membangunkan ekosistem pendidikan terbaik di sekolah. Ada juga persoalan terkait rapat dengan isu ini, iaitu berhubung pemilihan murid untuk kemasukan ke sekolah khusus. Ya, KPM telah memperkenalkan satu pentaksiran standard, iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dilaksanakan secara berpusat. Sekolah khusus ini merangkumi untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah teknik dan college vocational bawah pengurusan KPM, sekolah menengah
Teknik dan Kolej Vokasional di bawah pengurusan KMM serta Maktab Tentera Diraja bawah pengurusan Kementerian Pertahanan Malaysia. Selain murid mencapai aras toleransi PKSK yang ditetapkan, kemasukan pentaksiran kemasukan tersebut yang ditetapkan, terdapat komponen lain yang digunakan dalam penentuan merit pemilihan kemasukan ke SBP, iaitu pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum dan status social ekonomi. Justru pentaksiran ini adalah bersifat holistik dalam menentukan potensi murid yang dipilih bagi kemasukan ke tingkatan 1 dan tingkatan 4 di SPP. Di samping itu, penawaran kemasukan murid ke SBP memberi keutamaan sebanyak 60% kepada murid dalam kalangan keluarga B40. Ahli yang berhormat Indra Mahkota sekali lagi, serta Kanga. Ada Kanga? Kanga okey ke tu? Tidak ke tu Kanga? Kanga okey? Okey. Menyentuh tentang aspek co-curriculum. Untuk makluman ahli yang berhormat Indra Mahkota, KPM sentiasa memantau dan memastikan aktiviti co-curriculum diperkasakan selaras dengan perkembangan arus perdana serta bersesuaian dengan matlamat dan falsafah pendidikan kebangsaan. Terasnya Indra Mahkota, teras pendidikan ini selamanya falsafah pendidikan kebangsaan. Antara usaha memperkasakan co-curriculum adalah menerusi pendekatan kaedah pembelajaran secara formal atau tidak formal serta berunsurkan inquiry dengan izin edutainment dan juga fun learning dengan izin didik hibur. Ya. Untuk makluman yang berhormat, dasar co-curriculum KPM menetapkan bahawa pelibatan semua murid dalam kegiatan co-curriculum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan adalah wajib. Jadi aktiviti kegiatan co-curriculum meliputi sukan dan permainan, persatuan dan kelab serta pasukan badan beruniform. Saya pasti concern ataupun keprihatinan Indra Mahkota 3. Kenapa harus 3? Begini Indra Mahkota. Apabila kita bercakap soal pembangunan murid yang lebih holistik, soalnya juga adalah untuk memberikan ruang dan peluang kepada anak murid kita ini dalam semua segmen, dalam semua pentas dan memastikan mereka mendapat ruang yang sama. Jadi sebab itu, kita memberikan ruang kepada semua untuk berada dalam kegiatan co-curriculum ini, sukan dan permainan, persatuan dan kelab serta pasukan badan beruniform, dan akhirnya dalam proses-proses ini mereka akan dilihat potensi-potensi mereka ini dalam konteks khususnya apabila kita pergi kepada pembangunan holistik itu. Ruang dan peluang ini sangat penting untuk anak-anak kita supaya mereka dapat berpartisipasi penuh dalam semua ruang yang membangunkan potensi mereka secara holistik. Silakan Indra Mahkota. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tak ada isu tentang 3 bidang itu. Cuma persoalan saya, ada tidak kemungkinan bagi sesetengah pelajar, contohnya seorang atlet yang berjaya, yang mewakili negeri atau mewakili negara, mestikah dia masih diwajibkan ketiga-tiga bidang itu? Tak mungkinkah ada pendekatan yang lebih kreatif di mana walaupun dia cuma dalam sukan, tetapi dia masih dapat elemen-elemen dan nilai-nilai yang ada dalam 2 bidang yang lain itu kerana tuntutan-tuntutan. Begitu juga mungkin seorang yang memang dalam sains, dalam persatuan sains dia sampai ke tahap dah jadi seolah-olah seorang penyelidik. Jadi dia masih boleh mendapat yang lain-lain daripada 2 yang lain itu walaupun dia dalam satu bidang. Bukan jadi satu dasar baru pula, tapi maksudnya diberikan kelonggaran itu untuk menyantuni kepakaran dia dalam sesuatu bidang itu. Terima kasih. Kak Ngah tambah sikit boleh? Isu yang sama. Okey, terima kasih Tuan Yang Bertuah dan juga Yang Berhormat Menteri. Okey, apa untuk berkaitan dengan tiga bidang tadi untuk core curriculum, memang cantik kita nampak kan, memang semua pelajar kena terlibat. Dan sekarang pun ada pelajar sana sedang tengok. Jadi yang pasti di peringkat pelaksanaan kadang-kadang dia tak berjalan. Kalau sampai 3 tu, kadang-kadang dia mungkin 1 berjalan ataupun 2 berjalan, 1 tak berjalan. Jadi saya nampak ini dari segi teori, dari segi pelaksanaan dia macam lain.
Jadi kalau boleh nak minta supaya mungkin seperti Indra Mahkota sebut tadi, kalau pelajar tu terlibat dengan sukan, mungkin kita fokus pada sukan. Ataupun yang terlibat dia suka dengan kawat, fokus dengan kawat, maka dia akan dapat. Dia akan dapat apa yang dia nak. Kadang-kadang tak dapat. Habis sekolah tak boleh kawat. Boleh tanya tu. Habis sekolah tak boleh kawat. Yang kita ni lama dah terlibat, masih tak boleh ingat lagi komand-komand dalam kawat sampai sekarang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Menteri, Yang tambahan berhormat. Menteri. Ulu Terengganu. Depan ni. Oh, tak apa. Okey. Tinggi sekali tak ada nampak. Terima kasih Menteri berkaitan dengan co-curriculum. Saya bekas cikgu. Sekarang ni dunia digital. Apakah ada cadangan daripada kementerian untuk memasukkan e-sport satu daripada komponen co-curriculum? Yang kedua, apakah ada bantuan kepada seperti yang dikatakan oleh Indra Mahkota tadi yang dah mewakili negara? Contoh yang terbaik sekarang ni Johan Ghazali, anak Sarawak. Adakah apa bantuan atau sumbangan yang boleh disalurkan untuk pelajar ini yang telah menaikkan nama negara di mata dunia? Terima kasih Menteri. Terima kasih Ketua. Terima kasih kepada T3 ahli yang berhormat yang membangkitkan pandangan tersebut. Saya fikir pandangan-pandangan ini sangat penting. Saya fikir begini, Indra Mahkota, Kanga, yang penting adalah peluang. Maknanya entry point-nya adalah peluang kita berikan sama rata dan kemudian kebitaraan itu kita raikan. Jadi kalau mereka memilih sukan, mereka memilih seni dan sebagainya, maka itulah kebitaraan yang akan diperkasakan dan akan diberikan tumpuan. Ahli yang berhormat, yang seterusnya yang bertanya tentang apakah insentif barangkali soalannya ataupun e-sport, satu untuk e-sport, e-sport. yang dua E-sport insentif. memang telah pun berada dalam rangkuman sukan yang ataupun yang diberikan perhatian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada segmen itu di dalam pembangunan sukan kita yang kita sedang lihat secara keseluruhannya, dan juga berkaitan insentif itu memang sentiasa ada, dan bukan kita saja, maknanya ia merentas kementerian, malah rakan saya Kementerian Belia dan Sukan juga banyak memberikan sokongan kepada para pelajar kami khususnya dalam membangunkan potensi anak. Bobat, walaupun saya tak tampan, sila jawab soalan saya. Saya tunggu penyelenggaraan, ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Saya kena habiskan dasar dulu Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat Kanga juga telah pun memberikan cadangan agar KPM memberi perhatian kepada nilai tambah kepada murid-murid dalam program pengantarbangsaan, dan KPM sentiasa berusaha ke arah memberi nilai tambah kepada murid dengan memberi peluang untuk melibatkan diri dalam pelbagai program aktiviti antarabangsa. Jadi Yang Berhormat Kanga, memang banyak sebenarnya program yang dilaksanakan oleh KPM bagi tahun 2023 ini sahaja. Sebagai contoh Yang Berhormat, Youth International Science Fair bertempat di Bali, Indonesia, Regeneron International Science and Engineering Fair bertempat di Dallas, Amerika Syarikat, International Mathematical Olympiad bertempat di Chiba, Jepun, dan pelbagai lagi pertandingan yang telah pun KPM terlibat secara langsung di peringkat antarabangsa. Lagi sekali, Wabil Menteri, saya mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan memberi, saya kata, taraf wajib kepada sekolah untuk mengadakan program antarabangsa. Saya cadanglah, kalau boleh. Sebab Cadang sekolah boleh, belum tentu diterima. Okey, baik. cadang Terima kasih. Seterusnya, terima lah. Saya bagi cadangan kan. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat Indra Mahkota, Sempurna ada? Kuala Kedah dan Kuala Kerau ada. Menyentuh tentang kemahiran dan kompetensi dalam kalangan guru atau pegawai perkhidmatan pendidikan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM sentiasa cakna akan perubahan persekitaran yang memerlukan penambahbaikan sistem pendidikan bagi memastikan keberhasilan murid untuk menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global masa hadapan. Dalam aspek pembangunan kemahiran digital dalam kalangan guru seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Indra Mahkota, program pemantapan pendidikan digital di bawah RMK ke-12 merupakan usaha KPM untuk mempertingkatkan di samping mengupayakan pendidik dan pemimpin pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Guru diberikan latihan dan bimbingan yang berterusan dalam mendukung pelaksanaan dasar pendidikan semasa, termasuk meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam aspek pendigitalan pendidikan bagi menepani sistem pendidikan abad ke-21.
Strategi-strategi yang telah pun kita laksanakan menerusi program ini adalah pelaksanaan pengesanan penguasaan kompetensi digital berdasarkan laluan kerjaya masing-masing. Kita telah melaksanakan pengesanan tahap kompetensi digital dan tujuan pengesanan ini adalah untuk mengenal pasti tahap kompetensi digital para guru, pemimpin pendidikan dan seterusnya melaksanakan latihan yang bersesuaian untuk meningkatkan tahap penguasaan atau tahap kompetensi digital masing-masing. Untuk makluman yang berhormat juga, kita telah menubuhkan pasukan Jauhari Digital yang terdiri daripada kalangan guru dan pentadbir pendidikan yang menguasai kompetensi, tahap-tahap kompetensi tertentu dalam bidang digital. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, dalam konteks pembangunan kerjaya KPM turut menyediakan peluang kepada guru untuk mengikuti kursus jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang sama ada di dalam atau luar negara. Selain itu, KPM sentiasa menggalakkan guru untuk meningkatkan kemahiran secara berterusan termasuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dengan menawarkan pelbagai insentif. Salah satu daripadanya ialah dengan menawarkan hadiah latihan persekutuan kepada guru yang layak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran. Ahli yang berhormat Kuala Kedah telah menyentuh tentang latihan yang diterima oleh bakal guru. KPM sentiasa komited dan bersedia dalam menyediakan kumpulan guru terlatih dan yang kompeten menerusi program ijazah sarjana muda penguruan, program diploma pasca siswazah pendidikan dan program diploma perguruan. Untuk makluman ahli yang berhormat, seramai 25,586 orang pelajar yang sedang mengikuti pengajian dengan jumlah pensyarah seramai 2,213 orang. Sekali yang berhormat, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berhormat IGAN yang sentiasa konsisten membangkitkan isu-isu tentang kekurangan guru di sekolah-sekolah KPM. Ahli yang berhormat IGAN, Rasah ada? Batang Lupa dan Kuala Pilah begitu komited mengetengahkan isu tentang kekurangan guru di sekolah-sekolah KPM. Berdasarkan data KPM, sehingga 30 September 2023, jumlah penjawatan guru bagi sekolah KPM adalah sebanyak 431,229 dengan pengisian seramai 410,366. Untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah kekosongan penjawatan guru bagi sekolah KPM adalah dinamik dan akan berubah dari semasa ke semasa dan ia bersifat sementara disebabkan guru keluar sistem seperti yang bersara, bertukar, meninggal dunia, meletak jawatan dan sebagainya. Kekosongan ini akan diisi dengan lantikan baru berdasarkan jumlah yang telah dikenal pasti. Ahli yang berhormat Rasah dan Batang Lupa memohon agar KPM mengambil langkah segera menangani isu kekurangan guru ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, urusan pengambilan guru tahun 2023 sedang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Alhamdulillah, suka untuk saya umumkan bahawa SPP telah mengeluarkan satu kenyataan pada hari ini bahawa guru-guru telah pun akan mendapat keputusan berkaitan dengan permohonan mereka mulai esok di website SPP Yang berhormat Menteri, yang mana keputusan berkaitan dengan temuduga mereka ini yang akan mengisi jawatan kekosongan guru adalah sebanyak 9,552 yang akan diberikan mendapat keputusan mulai besok. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam perbahasan saya telah bangkit 3 isu. Antara isu yang saya bangkit dan saya memohon ialah peruntukan untuk PIBG untuk membantu sekolah dalam menjalankan aktiviti co-curriculum. Di Sarawak khasnya, di pendalaman Sarawak, saya ingat di seluruh Malaysia pun, sekolah-sekolah pendalaman di luar bandar, di pedalaman, much as they would like to help the school dengan izin, tetapi tidak ada duit. Most of the parents miskin. Jadi apakah
Kementerian akan mengambil berat akan masalah ini dan akan masukkan ini dalam peruntukan 2024. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Saya percaya jawapan Yang Berhormat itu sudah pun saya sediakan, tetapi sebab saya belum habis bahagian dasar ni Yang Berhormat, saya bagi ruang untuk saya habiskan dasar terlebih dahulu. Sikit lagi. Bagi Menteri. Jadi itulah dia Yang Berhormat. KPM akan menyelesaikan isu bekalan guru ini. Untuk lantikan baru, SGP telah pun memperakukan sebanyak 9,500 lebih itu mulai besok, dan kita berharap dari semasa ke semasa pendekatan dan sinergi kita bersama SPP ini akan dapat memastikan isu kekurangan guru ini dapat diatasi dari semasa ke semasa. Yang Berhormat, rasah juga mencadangkan agar KPM mengadakan sesi libat urus bersama pemegang taruh bagi menangani isu kekurangan guru dalam jangka masa panjang. Sudah pun kita laksanakan, Yang Berhormat, dan antara lain adalah menubuhkan jawatan kuasa pengambilan dan penempatan guru di peringkat KPM. Selain daripada itu, kita juga melibatkan juga rakan-rakan kita daripada Kementerian Pendidikan Tinggi bagi memastikan bahawa hala tuju perguruan ini dan unjuran perguruan ini dapat kita laksanakan mengikut keperluan sebenar di sekolah KPM. Seterusnya Yang Berhormat, saya bagi masa tambahan 10 minit. terima kasih. Menteri. Ahli Yang Berhormat, kalau tidak saya tak habis ni, saya kena habiskan dulu. Bagi saya ruang. Saya ingat untuk 10 minit, tak perlu mencelah lagi lah. Mana yang saya tak dapat jawab, saya akan susul tindak dengan jawapan bertulis. Boleh? Timbalan Speaker Yang Berhormat, saya menunggu jawapan tentang penyelenggaraan iaitu DE 5.93 juta. Jadi saya tak sentuh tadi dasar. Sebab ini adalah peruntukan besar yang kita luluskan. Saya cuma nak tanya satu soalannya. 5.93 bilion ni, 1 bilion disediakan untuk penyelenggaraan institusi pendidikan. Saya dapati 1.1 bilion ini 100 juta untuk penyelenggaraan makmal komputer termasuk memberi peralatan untuk STEM. Ini tajuk apa? Dia tak pernah dulu sejak 2009 sampai hari ini dia tak pernah dirojakkan campur aduk. Kedua, penyelenggaraan kuartus 60 juta. Ini tak ada bagi kementerian. Saya perjuangkan untuk Kementerian Pendidikan. Dan tinggal 840 juta. Daripada maklumat ini, penyelenggaraan sekolah dan bukan sekolah 670 juta. Sekolah 565 juta. Bukan sekolah 25 juta, cerun 15 juta dan bencana dengan kecemasan 65 juta. Cara ini berlainan dengan butiran sebelumnya. Tak pernah sebelum ini dicampur adukkan semua dalam satu. Tak betul. Tengok balik butiran 04600. Dasar baru STEM. Dia mesti ada peruntukan. Dia tak boleh ambil daripada sekolah. Ini tidak ada bagi wakil rakyat. Sebab kami perjuangkan nak luluskan 1 bilion. Biarlah 1 bilion untuk sekolah. 10,000 buah sekolah. Jadi saya nak tanya, kenapa dari 1 bilion jadi 565 juta? Ini untuk kebaikan kita semua. Pertama. Kedua, kalaulah STEM satu dasar baru, sudah tentunya wujud satu objek untuk dasar baru. Kenapa nak diambil daripada tabung yang kesian ni 1 bilion? Kalau zaman Putrajaya 2 tahun dapat 800 juta, 900 juta, dia periakan untuk jenis sekolah apa dapat. Tapi kali ini tinggal 565 juta, tak tambah. Jadi ini yang menyebabkan kita tunggu, sabar menunggu. Nak tanya, adakah kesilapan dari Kementerian Kewangan? Saya tak pernah tengok. Dulu kalau tengok ucapan saya buat daripada tahun 2008 pengumuman 2009 November sampai hari ini saya buat satu rumusan. Tak pernah berlaku macam ni. Semua sekolah, contoh 2013 400 juta, 400 juta sekolah kebangsaan, yang sekolah-sekolah lain SJKC, SJKT 100 juta, semua nyatakan jelas. Yang Berhormat Bagan pun sebut setiap sekolah berapa dapat. Tapi kali ini macam mana 1 bilion besar macam ni akhirnya tinggal 565? Ada kesilapan, saya tak tahu kesilapan mana, ataupun menteri dibuli. Saya sokong menteri ambil balik 1 bilion tu, sebab untuk kawasan-kawasan kita 800 juta, 900 juta tiba-tiba jadi 565 juta. Saya rasa ini bukan satu peningkatan. Itu perlu kita perjuangkan bersama. Saya sokong Kementerian Pendidikan dapat balik itu. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, kalau boleh sedikit. Aitam sebut nama saya tadi. Sebab itu dalam sidang Dewan saya tanya banyak kali. Peruntukan penyelenggaraan ini perlu
jelaskan telus. Saya masih ingat kami pada waktu itu perkenalkan satu formula, dan formula itu amat jelas, ada dibahaskan di sini panjang lebar. Ada yang cuba bangkitkan seolah-olah formula itu ada elemen perkauman. Saya kata tunjuk kat mana. Tak ada. Ianya berdasarkan jumlah sekolah, berdasarkan peratusan tertentu, dan kita bentangkan jumlah tersebut. Jadi itu merupakan pendekatan jelas. Jadi kita tanya banyak kali sebelum ini, jawapannya kita ikut keperluan. Betul ikut keperluan, tetapi ada pembahagian-pembahagian yang memudahkan proses untuk kita pantau sama ada ianya dalam kerangka yang telah ditetapkan. Jadi kalau boleh kali ini dijelaskan berapa sebenarnya yang diberikan dan apakah pendekatan atau formula yang digunakan. Apa yang paling penting adalah penyelenggaraan ini kita kena lihat dalam konteks yang amat luas. Kita ada lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Kalau dahulu, kalau 500 juta is too small. Saya masih ingat 1 bilion atau pada waktu itu 800 juta, 900 juta masih terlalu kecil berbanding dengan lebih 10,000 buah sekolah di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat yang telah memberikan pandangan dan juga keprihatinan bagaimana keseluruhan agihan peruntukan penyelenggaraan ini dibuat. Saya ingin tegaskan begini yang berhormat, perincian agihan peruntukan penyelenggaraan yang telah dirancang buat masa ini adalah seperti mana yang dibaca, yang dirujuk oleh yang berhormat. Tetapi pecahan peruntukan penyelenggaraan ini masih di peringkat perbincangan dalaman KPM. Maknanya ada ruang untuk kita dengar dan ambil pandangan yang berhormat untuk kami lihat bagaimana pecahan peruntukan penyelenggaraan ini masih di peringkat perbincangan. Adapun begitu, ini sangat penting. Adapun begitu, peruntukan penyelenggaraan ini akan diagihkan berdasarkan mekanisme-mekanisme tertentu. Ada yang berdasarkan permohonan, ya, dan dalam masa yang sama need based formula ini masih menjadi pegangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu jugalah, ya, kita melihat kepada isu-isu penyelenggaraan ini mesti diagihkan dengan adil dan sewajarnya, melihat pada kepentingan dan juga penyelenggaraan termasuk, ya, kepentingan dan keperluan setiap sekolah. Ya Berhormat, saya rasa dalam kecemasan tadi 65 juta sebenarnya tak boleh masuk dalam. Sebab ada keputusan Kabinet 2015. Ketika itu banjir besar 2014, dia bagi SJKC 16.5 juta. Lepas tu Kabinet arahkan balik kementerian, bagi balik 50 million. Sebab itu yang diperuntukkan. Jadi dalam kes ni, cerun jangan masuk, quarters jangan masuk, ambil tempat lain. Tapi ini untuk 10,000 buah sekolah. Baik, bukannya untuk quarters. That's why saya kata, saya sokong Yang Berhormat pergi balik, dapat 10,000 ni, bagi pada semua sekolah. Itu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat sekalian, seterusnya adalah yang berkaitan dengan yang dibangkitkan juga oleh Ahli yang berhormat Igan, Lubuk Antu, Batang Lupa dan Betong, mencadangkan harga KPM melantik lebih ramai anak-anak Sarawak dan Sabah lepasan universiti untuk menjadi guru di daerah masing-masing. KPM menyambut baik cadangan tersebut dan sentiasa menyambut baik cadangan tersebut. Urusan pengambilan guru dilaksanakan setiap tahun melalui iklan pengambilan oleh SPP selaku pihak berkuasa melantik. Untuk makluman Ahli yang berhormat, jumlah guru kelahiran Sabah yang berkhidmat di sekolah rendah negeri tersebut adalah seramai 23,482,000, iaitu menyamai 90.46%. Jumlah guru kelahiran Sabah yang berkhidmat di sekolah menengah adalah mencapai 87.76%. Jumlah guru kelahiran Sarawak yang berkhidmat di sekolah rendah negeri di Sarawak sebanyak 90.90%, manakala jumlah kelahiran guru Sarawak yang berkhidmat di sekolah menengah di negeri tersebut adalah sebanyak 85.95%. Jadi berhubung dengan mengembalikan tahniah Sarawak dan Sabah kerana mengekalkan unjuran tersebut dan memastikan anak-anak kelahiran terus berkhidmat di negeri masing-masing. Berhubung cadangan mengembalikan pengambilan guru melalui kursus dalam cuti, program lepasan ijazah atau guru interim seperti yang diutarakan oleh Ahli yang berhormat Igan dan Betong, KPM pernah melaksanakan pelantikan guru sandaran tidak terlatih atau guru interim. Namun bermula tahun 2020, pelantikan guru secara lantikan contract of service dilaksanakan untuk menggantikan kaedah tersebut selaras dengan peraturan-peraturan pegawai awam 2012. Kaedah lantikan guru COS ini yang berhormat adalah lebih baik untuk menjamin kebajikan dan lebih teratur
Ya, kerana guru COS dikategorikan sebagai penjawat awam dan layak mendapat gaji, allowance serta kemudahan sama seperti guru lantikan tetap. Ahli yang berhormat sekalian, saya tinggal lebih kurang 4 minit lagi. Saya ingin juga sentuh sedikit apa yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Jerai. Ada Jerai? Jerai tak ada. Baik, saya nak jawab sedikit tentang yang dibangkitkan oleh rakan saya Sik sebentar tadi. Apabila beliau menyentuh tentang pelaksanaan program khususnya yang terkait rapat dengan Minggu Solidariti Palestin. Nirmala kemanusiaan adalah asbab utama mengapa KPM mahu tampil dalam melaksanakan Minggu Solidariti ini. Anak-anak yang berhormat, anak-anak yang didedahkan dengan 1001 emosi memerlukan panduan dan pedoman dalam menavigasi emosi ke arah yang lebih murni. Ini bukan soal siapa yang terpaling Palestin. Ini bukan soal siapa yang tunduk kepada desakan-desakan dangkal yang memilih antara dua kemanusiaan. Ini bukan soal itu. Justru itu, ahli yang berhormat, KPM menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pendirian Kerajaan Malaysia untuk turut bersama-sama mempertahankan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Jadi program ini tujuannya adalah untuk mendidik murid berkaitan nilai manusiawi, nilai kemanusiaan, pendidikan kedamaian dan juga keamanan. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengambil semua pandangan, semua kritikan, saya dengar semua. Sure, antara lain termasuk rakan-rakan daripada Majlis Kristian yang menyarankan agar Minggu Solidariti ini diisi dengan doa mengikut agama masing-masing. Saya terima. Dan ada sekolah yang melaksanakan program yang begitu. Jadi sebab itu, jangan ganggu ekosistem sekolah ini. Sekolah ini dinamik sifatnya. Ada pelbagai ras, ada pelbagai kepercayaan, ada pelbagai latar belakang. Dan dinamika ini hanya ada pada guru untuk menelpasi apakah program yang sesuai. Sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada kunut nazilah, ada sebab kenapa ia berlangsung dalam suasana dan aktiviti yang dibenarkan dengan bersesuaian dengan sekolah tersebut. Sebab itu yang berhormat, penting ketika ini adalah mesej pendidikan itu. Mesej kemanusiaan itu kena sampai. Mesej kedamaian itu kena sampai. Dan keamanan sejagat itu kena sampai. Anak murid kita ini, jangan underestimate. Mereka mempunyai kewarganegaraan global. Merentas kurikulum. Dan atas sebab itu, ya, pendidikan itu harus bermula dengan mesej-mesej yang kuat ini supaya mereka dapat berada dalam ekosistem yang akan dapat mempertahankan dan mempersiapkan mereka dengan isu-isu yang berputar sekeliling mereka. Ahli yang berhormat sekalian, saya sangat gembira melihat program ini berjalan dengan sangat baik. Pagi tadi saya sempat singgah di sebuah sekolah, besok malam di sebuah sekolah Cina di Seremban, lusa di sebuah sekolah di Putrajaya yang sebenarnya menyambut baik kenyataan serta saranan dari semua lapisan masyarakat, NGO dan sebagainya. Saya yakin bahawa di sebalik pandangan dan saranan yang diberikan, mesej dan hasrat utama berhubung keamanan, kemanusiaan, keadilan dan perpaduan ini menjadi tumpuan semua pihak seiring dengan pendirian kerajaan. Terima kasih. Pandangan daripada Menteri.
minta sedikit. Ustaz, Terima takut sangat kasih Kun Yang Nazillah Berhormat datang Menteri PMO. Pendidikan. Seterusnya saya jemput Sila tepuk Menteri tangan dia. Kesihatan untuk menjawab.